Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan yang keempat, yaitu perkara yang diharamkan di atas orang yang ihram, menghilangkan rambut dan kuku, maka denda yang perkara itu seekor kambing atau memberi makan bagi orang miskin dengan 3 gatang makanan yang ghalib, yang biasa jadi makanan dalam negeri itu, maka diberi bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu secupak ataupun puasa 3 hari. Baik, kita sambung lagi tentang perkara yang haram ke atas orang haji, maknanya ke atas muhrim, sama ada dia ihram dengan haji ataupun dengan umrah. Maka yang 4, iaitulah menghilangkan rambut dan kuku ataupun bulu-bulu badan. Jadi 3 perkara saja, 3 ketika saja kita dilarang, iaitu memotong rambut, misah, janggut, kuku dan bulu. Yang pertamanya, larangan yang haram, iaitu ketika ihram. Maka gunting rambut haram, dosa. Padahal gunting rambut tak berdosa, tapi dalam ihram berdosa. Sengajalah berdosa, tak sengaja tak berdosa. Yang kedua juga haram, bila gunting rambut mayat. Tukar kapang, tukar mandi, tengok rambut tak apa lawa, buat rambut bojeng sikit, dia pun buat gunting rambut mayat, gunting buat bojeng sikit, haram. Kerana membuang bahagian badan mayat haram, atau dikerak kuku mayat. Jadi 2 ni haram. Yang ketiga, larangan gunting kuku, gunting rambut, gunting misah, gunting janggut tidak haram, tapi larangan makruh. Bila? Iaitu bagi orang yang nak masuk korban, bila masuk 1 Zulhijjah. Siapa nak masuk gerbang, masuk 1 Zulhijjah, makruh kerak kuku, kerak rambut, kerak misah, kerak kening, kerak janggut, makruh. Bila dak makruh balik? Setelah tumbang hayawan korban dia, bukan hayawan korban orang lain, maknanya setelah disembelih korban dia, maka tidak lagi makruh kerak kuku, kerak rambut. 3 ni saja tepat larangan. Pertama, ketika masih ihram haji umrah. Yang kedua, rambut kuku mayat. Dan yang ketiga, makruh orang yang nak masuk gerbang. Dan perempuan haid, orang dalam junub, haram tak? Tak haram. Dan tu ramai orang kata haram, tu ramai orang kata, ulama' tak kata. Dan tu orang ngajar-ngajar, dia kata dilarang. Dilarang tu betul dah dia ngajar tu. Dan larang guna pula makruh. Dan tadi kata tak makruh kaum muktamad. Dah ngajar-ngajar kata makruh kerak kuku orang junub, orang haid, kau dhaif. Faham tak? Selesai molek-molek. Jumhur ulama dan pendapat yang paling kuat, tidak ada larangan makruh sekalipun ke atas yang haid dan yang junub potong rambut, potong kuku. Jadi kalau jumpa dalam kitab ada khabar hukum makruh potong kuku, potong rambut bagi perempuan haid atau orang yang junub sebelum mandi, ialah pendapat yang lemah, kerana tidak ada nas ataupun sandaran. Ini pandangan yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama muktabar, seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka kena bayar dam kalau orang gunting rambut. Dia dalam ihram,
Dia lalu ke belakang apa benda ni, Marwah tu. Bukit Safa, Bukit Marwah. Marwah belakang tu banyak kedai guting. Sebab situ tempat orang guting rambut. Selepas selesai sa'i. Nah, oh tengok Allah, kedai guting kali. Dok. Padahal dah habis lagi. Haram lah. Nah, atau dia balik di rumah, dia tengok kuku dia panjang, potong kuku sikit, haram. Pasal belum tahlul. Lepas tahlul dak haram dah lah. Jadi kalau dak sengaja kena bayar dang, sengaja pun kena bayar dang. Faham tak? Dah benda beza. Sengaja gunting rambut, gunting janggut, gunting kuku, kena bayar dang berdosa. Dak sengaja dak berdosa, tapi kena bayar dang juga. Nampak? Macam orang tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang ada sengaja dengan dak sengaja. Sengaja ni tahu dak bayar lagi biar pasal final bola. Faham tak? Maka biar dak bayar sekali karang pula buat, maka kena qada dan berdosa besar. Tapi dak sengaja tertidur. Lepas pada makan nasi garik ngatuk mata. Budu banyak sangat. Sebotol kaisak ke straw tu. Ngatuk mata. Bila ngatuk mata tidur. Bangun tak bangun subuh dah. Maka sengaja tak dia tidur. Tak bangun sembahyang Isya. Tak sengaja. Maka tak dosa. Tak kena qada lah. Gitu jugalah. Kalau tak sengaja nak pergi potong kuku. Tengah-tengah potong kuku. Dok ingat. Dok tahlul lagi. Tetap kena bayar dam. Nampak? Jadi haji ni dia ada kaitan, dam ni dia kaitan dengan haji. Sebenarnya kafarah je, tapi nama khusus bagi haji dia panggil dam. Kalau panggil kafarah pun boleh juga, iaitu denda. Denda ni ada dalam Islam. Nak panggil kafarah pun boleh, nak panggil dam pun boleh. Cuma kalau bayar dam kok khusus untuk haji. Kalau masalah puasa, kafarah jimak tu ada panggil dam. Orang panggil kafarah. Sebenarnya semuanya hukuman yang mesti dibuat, dikenakan ke atas orang yang telah melakukan kesalahan dalam beribadat. Orang Melayu panggil denda, Arab panggil dam. Negeri kita banyak tak denda? Malaysia banyak tak? Banyak lah denda. Denda parking, denda tak bayar parking. Parking kena denda, tak bayar parking kena denda. Betul tak? Parking salah tempat. Ya, bandar orang letak kat tak boleh parking. Wajar. Tak? Mari pulih parking, tulis. Dang tu. Tapi tak panggil dang, panggil denda. Arab panggil kafarah. Itu parking. Parking tempat yang diberi untuk parking, tiba-tiba tak ingat letak duit, kena denda. Kena denda tau. Betul tak? Pasal apa? Pasal tiket dah ambil. Atau terlebih masa, kena denda tau. Faham? Kita parking sekejap je, 10 minit 10 sen. Contoh, kita masuk beli barang. Bila masuk beli barang jadi lambat, bukan disengajakan, jadi 20 minit. Jadi orang mari tengok hak 10 minit tadi sudah habis, kita tak sambung 10 sen, maka kena denda pula. Padahal 10 sen je kita lambat isi balik. Betul tak? Tapi kalau kita nak pergi satu tempat, nak pergi lama, urusan tu lama, maka kita letak RM2 dalam. Faham? Kita naik atas bangunan, tiba-tiba tak ada, tutup. Jadi turun balik. Jadi 10 sen baru luar, ada RM1.90 lagi. Kerajaan pergi balik tau. Di situ dikatakan zalim, makan harta rakyat secara zalim, wajib masuk neraka. Faham? Maka kena minta maaf kepada rakyat. Betul tak? Ni pesan ni bukan nak marah, supaya tahu. Bila tahu insaf, itu sajalah. Main ayat semua kena denda, semua lambat bayar api kena denda,
naik motor dak ikat topi, pakai topi dak ikat kena denda. Dak pakai topi kena denda juga, pakai dah ikat kena denda pula. Topi tak ada siring, topi dah ikat kemas jelek dak boleh juga, tak ada siring denda juga. Denda sama kena. Tak apalah. Nabi kata ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu doa orang yang kena zalim. Maka mana-mana rakyat yang berdoa kepada orang yang berbuat zalim pasti lulus doanya. Kelima, jima' dengan jima' seseorang dalam umrahnya saya binasilah kesempurnaan. Atau jima' ni dalam haji sebelum tahallul awal, padahalnya menyahaja lagi tahu ia akan haramnya lagi dengan ikhtiarnya nescaya binasalah kesempurnaannya pula. Wajiblah atasnya mengerjakan dia haji kemudian maka diqadakan dia. Maka denda pada sekalian yang itu seekor unta atau lembu, maka 7 ekor kambing, maka memberi makan miskin dengan sebanyak harga unta itu, maka puasa ia sebanyak bilang-bilang mat, iaitu bilangan cupaknya itu. Kemudian masalah jima' dalam umrah, dalam haji. Kalau sengaja rosak haji, jengkreng haji. Rosak semayang boleh tahan kira, bangun semula akad takbir. Maka rosak haji nak buat pula kena pergi pula tahun depan. Kena tiket lain pula. Ke dia bagi tiket free. Dia kat mah minta semula hak tahun depan free pasal salah setubuh isteri. Faham tak? Ramai mah kata salah jima' boleh tiket free. Tiket lain pula RM10,000. Faham? Kalau haji di Pekang boleh tahan kira. Naik bebek sapu RM13. Masalahnya di Mekah tu. Jadi kena bayar dang pula. Dah lah rosak haji. Punah jahanam dah haji. Kena bayar dan seekor unta. Atau seekor lembu, atau 7 ekor kambing. Tak ada unta, tak ada lembu, tak ada kambing, ambil nilai harga unta, beli beras. Unta banyak mana? RM5,000. Maka ambil RM5,000 beli beras 1 lari, beri ke orang miskin. Dia berat sikit denda jima' ni. Nak pergi haji nak jima' pula. Nak jima' tak usah pergi haji faham? Pergi pula Tiomang. Keenam, menangkap perburuan dalam haram Mekah dan haram Madinah. Jadi bab tu dia kata tanah haram. Haram segala-galanya. Haram buat rosak, haram cabut pokok, haram khianat binatang, haram buat benda-benda yang tidak sepatutnya, banyak dipanggil tanah haram. 2 saja tanah haram dalam Mekah, dalam Madinah. Dah boleh tahu tanah haram ada lebar. Faham? Dia boleh tahu. Macam kita kau, masuk berserah ada tak? Ditulis berserah. Ada? Faham? Takkan tak tulis. Jadi Mekah ni ditulis Kalau siapa kat tanah haram ditulis tanah haram. Kita mari daripada dalam pula tanah halal. Bapak lebar. Tak? Binatang beruang. Jadi bila kita tengok binatang-binatang dia yang orang boleh makan, jangan kita buru. Kerana masih dalam ihram. Bila sudah tahlul baru boleh berburu. Tapi orang Malaysia tak pergi berburu. Ni larangan ni biasa bagi orang Mekah. Nak buru, nak takak apa binatang nak makan. Orang Mekah. Orang Malaysia tak ada pergi bawa panah, bawa apa pergi buru dia ni. Habis dah tahlul cukup baru boleh. Faiza halaltum fastadu, Allah kata bila kamu telah pun tahlul fastadu, maka silakan boleh berburu. Fastadu fi'il amal. Asal fi'il amal membawa kepada wajib, tapi fi'il amal dalam bab ni kata ulama yang i'rab Quran membawa makna harus sahaja. Hendaklah kamu berburu, makna harus saja kamu berburu. Bermula haram tangkap perburuan dalam kedua haram itu, Mekah Madinah, dan mengerak pohon kayu keduanya.
atas orang yang ihram dan yang halal. Orang yang tak ihram pun haram, orang yang ihram pun haram. Tengok ada pokok-pokok lawa-lawa, jangan retuh daun. Tak boleh dalam tanah haram. Dalam tanah halal boleh. Gi di Jeddah, gi di Taif, gi di Dahran umpamanya. Oh comel pokok bunga ni, retuh gak sepohong. Ambil takar sikit, balik tanam, baluk. Tak apa. Batu-batu dah boleh ambil. Faham? Bahas barang bumi, barang bukan bumi tak apalah. Barang keluar mari daripada luar negara, jual di Mekah boleh ambil tu. Beli piyah benda tu boleh balik. Barang bumi. Takut duduk saja comel batu pada Arafah, ambil bola kocek buat kenang-kenangan. Tak boleh. Faham? Kalau ambil kena atar balik. Lagi tak atar lagi berdosa. Tu istimewanya dua tanah haram. Lain pada Mekah Madinah, mu ambil anak banyak mana pun kalau mu nak batu. Kena batu kat Semeluh, buat pergi lori esok, kutik dengan lori, tak ada masalah. Maka barang siapa berbuat demikian itu, ditangkap binatang ataupun dia kutik, dia akak pokok-pokok, dia getuh, dia repih daun, nescaya wajib atasnya denda melainkan perburuan Madinah dan pohon kayunya, maka tiada wajib atasnya didenda, hanya atasnya itu dosa jua. Jadi kalau pokok kayu di Madinah tak kena denda, cuma berdosa. Tambih, jaga-jaga. Bermula barang siapa nak naik haji, maka wajib atasnya menuntut ilmunya. Dan barang siapa nak meniaga atau nikah atau barang sebagainya, maka wajiblah atasnya menuntut ilmunya. Dan kala benda tu kah ke benda tu tak ada sini. Ada kitab kelakuan kaf. Ada ekor kah dah tahap. Dan kelakuannya supaya sah dibangsakan ia kepada Islam yang sempurna, kerana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap Islam, laki-laki dan perempuan. Baik, dia kata tambihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Ini kalam yang akan datang memberi peringatan atau pengawasan, takut-takut kita terlalai. Iaitulah dia kata bermula barang siapa hendak naik haji, maka wajiblah atasnya menuntut ilmu ni, supaya kita buat dengan sempurna. Tidak jadi haji. Tak usah kata nak pergi haji nak kena ada ilmu. Main dan haji kena ada ilmu. Betul tak? Kalau main nak masuk, ya bukan masuk tandingan dan haji, jalan pun tak tahu kok mana, nak sorok ada orang kat gitu. Orang pandai main dan haji kita jumpa dah 2-3 orang. Kita jalan orang jalan baru dia tahu dah. Allah. Tak? Tu bisa. Jalan tu dia tahu dah. Dia bila dia itu dia kata kalau rupanya bila kita jalan gini, dia akan jalan atau orang dia tu ada belaka dah dalam kepala dia. Kalau kat gini kita gerak buah ni pula, masuk rakaat dia. Masuk kalau kita gerak kat ni pula, rakaat A, rakaat B, tak gerak. Memang bisa sungguh. Muka dia macam pandang tu, kotak dulu. Dah siang malam macam tak? Siang malam tak ada kerja lain, turun pagi minum kopi, tu mana tak mau malas hak makan bagai atu dari pukul 9 sampai ke garik. Tu tak? Berat nak. Jangan main banyak-banyak, main hobi saja. Tak? Sepapang dua. Dalam kitab I'anatul Talibin dia kata, dan harus main umpama dam sepapang dua. Boleh baru hobi. Macam satu pada alik rumah main satu. Pada alik rumah raja satu dia. Kalau orang nak panggil makan pulut ke apa ni, tak panggil rumah, panggil kat satu. Dia duduk kelak. Jangan siapa jadi gitu. Betul.
Jadi kalau tak pandai maidan tak jadi ya. Kena ada ilmu kau. Apatah lagi ibadah yang difardukan. Dan lagi firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, maknanya buat. Nampak? Allah dah kata wa'malul hajja, Allah kata wa atimul hajja. Allah dah kata buatlah haji, Allah kata sempurnakanlah, maknanya biar sempurna. Maka kena ngaji, kena belajar. Nak? Rukun Islam 5 perkara, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, haji di Mekah, bayar zakat dan berpuasa Ramadan. 5 tu kena ngaji belaka. Nak bermula daripada mengucap 2 kalimah syahadah, kena ada ilmu. Orang kafir nak mengucap dia tak reti, maka dia tanya dak orang yang reti. Dia tanya tak, walaupun dia tu profesor. Macam baru ni profesor daripada Jerman, profesor matematik, convert masuk Islam. Dia masuk Islam dari sini tangan seorang lelaki negro di Europe. Lelaki negro tu ajar dia mengucap. Walaupun dia profesor, tapi dia tidak ada ilmu, dia kena tanya orang. Inilah umum firman Allah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Maka kalimah syahadah permulaan rukun Islam wajib kita kena tahu, kena belajar. Baru kita boleh sebut dengan betul dan makna-maknanya yang sebenar. Kalau tidak mengucap saja tak tahu makna, dah tak dengar. Ramai boleh mengucap dah makna benda, aku tak tahu lah makna. Jadilah burung tiung. Burung tiung kalau kita ajar cakap boleh tak? Tiung mah, burung kakak tua, burung mala kubar. 3 jenis tu mudah cakap. Mala kubar, burung tiung, burung kakak tua. Kakak muda payah. 3 jenis. Jadi burung tu kakak tua, burung tiung, burung mala kubar, kalau tuang dia ajar dia Assalamualaikum, dia boleh tak sebut? Boleh. Kalau dia duduk kat surau, dia dengar orang bang tak mau, dia boleh bang burung. Tapi dia faham tak makna? Tak faham makna, maka burung tu tak jadi Islam, tidak sahih akidah dia. Jadi jangan ngucap saja, benda makna ngucap. Yang pertama-tama sekali, semua orang Islam, tak kira siapa pun, mesti tahu sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tahu 2 makna. Itu paling penting. Kediang tu semayang apa semua tu kediang belaka. Ramai lagi yang tak tahu sebut asyhadu an la ilaha illallah, dan lebih ramai yang tidak tahu makna kedua kalimah syahadah. Bila kita sebut, maka jadi Islam. Bila hati itu menetapkan makna, maka jadi beriman. Jadilah mukmin dan muslim dalam satu masa. Tapi hati tak tahu benda makna, maka tiada diisbatkan maknanya, mulut sudah mengucap, jadilah Islam di sisi manusia, kafir di sisi Allah. Kerana Allah nak bukan lafaz, Allah nak makna yang di dalam hati, bahawasanya tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah jua, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu memang pesuruh Allah. Kemah keming dalam hati, baru dipanggil mukmin. Lapah di mulut, muslim. Kena belajar maknanya. Semayang kalau tak belajar, buat tak betul. Tiru-tiru kemungkinan betul, tapi kalau tak betul, pakai tak jadi. Boleh jadi betul, nak tak belajar, kita tengok orang. Lepas tu jangan kita tengok orang saja, kita kena belajar. Tak kira mu siapa-siapa, kena tahu bab semayang. Mu mak lepik ke, mu set bola ke, mu set kereta beh ke, mu set roller skate ke, set galas skateboard atas belakang semua ke, set hip hop ke, Gangnam Style ke, mu kena tahu mengucap 2 kalimah syahadah supaya mu jadi orang Islam, dan mu kena tahu cara mengerjakan semayang supaya semayang mu sah.
Tak ada dua tu geng jahanam terus. Nampak tak? Ngucap pun dah tahu ke benda, mayang pun tidak lagi ada Islam baginya. Nah. Puasa kena belajar, kena pergi dengar, faham? Tak kira dah nak dengar mana, tak suka sejik ni, pergi sejik tu. Kita tak berapa selesa surah ni, kita selesa sejik, pergi sejik, faham? Kau pandang mu asal belajar, betul tak? Tak payah pandah. Nah, kita tak dang nak pergi sejik pasal kita kerja malam, awak siang cari ustaz, orang ngajar kelas siang. Allah tak kata wajib dengar garik, Nabi tak kata wajib belajar sejik. Allah kata wajib belajar ilmu. Kau pandai di sejik, di jabat, buka kelas, tak kira kawan mu mari ajar di rumah, kau pandai asal belajar, tu saja, faham? Dunia kena belajar, ni haji tak belajar, tu yang awak balik batu skandal. Kutip 70 ti nak melata jamrah, dia kata kutip banyak sikit. Kawan dia kata kan tak masuk. Betul lah, kalau tak masuk tak ci. Sekali lepas 7 hutik. Dah kalau lepas 7 hutik masuk 6, batu kutip 7 batu dia tak ci, kena bawa batu lain. Betul tak? Jadi dia kutip lebih, kutip 12. Mana tahu takut 7 tu tak masuk jadi kalau bawa kutip 10 tu 6 je masuk, 7 sutir tak masuk, ada 3 spare. Bagus tak apa, dah masuk sutir lagi, waktu bik piang masuk, lebih 2 teh sipang mula, dah lewat alik tanah haram, faham tak? Ni wak alik cekok bagi ke cucu tengok juga barang haram. Pasal tak ada ilmu. Bah siapa di Arafah jalan jeng, memang jeng orang 4 juta orang. Bila jeng lambat pergerakan nak masuk ke sepadang Arafah. Syarat sah wuku mestilah masuk dalam Arafah. Sekali pun duduk dalam bah sah dah, faham tak? Tapi kena masuk bah tu duduk dalam sepadang Arafah. Tak masuk lagi jam dah. Orang yang tahu dia berjalan kaki pergi ke Arafah. Depan tu saja 300 meter dia turun jalan kaki. Kalau tak tahu kala, tunggu lambat. Akhirnya bah tak sampai ke padang Arafah, habis masa wukuf jeng haji. Faham? Balik sini khabar kat orang, lah kalau gitu tak sah hajimu. Tak sah kerana pula dah mu tak masuk sepadang Arafah, dah jeng masuk kerana. Tak? Pasal tak ada ilmu. Dia kata dia hebat ada pergi pun. Dia hebat so kira dia orang Yaman. Dia tak buat haji, dia bawa orang haji je. Pasal tak ada ilmu. Tu yang tak buat haji buat kursu suruh pergi. Kalau pandang dah tak apa, aku tak pandang lagi. Dan barang siapa menghendaki berniaga kena mengaji. Tamu niaga tak wajib mengaji bab niaga. Tamu buka kedai tak wajib belajar bab buka kedai. Nak buka kedai wajib belajar. Dah buka dah kedai tapi tak belajar itu berdosa. Bab apa berdosa? Pasal membuat satu perkara yang ada kait dengan hukum syarak, mu tak belajar hukum ni. Tu kita. Rak kita ni banyaknya dosa. Batu tak usah cakap banyak banyakkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kerana dosa kita banyak. Betul tak? Pada kita duduk sembang banyak, baik banyak minta apung. Tanya orang buka kedai hukum bab niaga, duit tahi tak boleh jawab. Pandam niaga. Lepas tu jadi barang kali berdeki lah, sasak deki lah, enak orang lah. Nak niaga kena ngaji dulu. Ngaji benda kena ngaji yang pertama bab akidah. Bab apa ngaji bab akidahnya? Aku nak buka kedai kopi, jual roti canang, roti telur, nak jubur rasa. Bab apa ngaji bab akidahnya? Kalau ngaji bab muamalah, akad jual beli, boleh tahan kira bab apa bab akidah pula.
Kerana kalau tak tahu akidah, rosak akidah orang yang berniaga. Mana bila untung dia nampak bijak dia, bukan adalah rezeki daripada Allah. Nampak? Akidah tak kerti? Betul tak? Tu yang bila laku senyum mewek, bila tak laku muka macam ke penyu nak telung ke. Faham tak? Bila laku serba kena belaka. Bila tak laku tuduh ratu, tuduh orang ni kata gitu. Ada orang tanah besi cekok belakang kedai dia, ada orang bubuh maknanya minyak mati bunuh bawa kuali roti jana. Kepala otak pun mu tengok. Nak kata orang sihir, kena nampak dulu orang buat perbuatan sihir baru kata. Dah nampak jangan kata. Nolak Allah tarik balik nega mu pasal mu lupa syukuri nikmat Allah. Nak nega kena ada ilmu bab nega, ilmu yang zahir, ilmu yang batin berkait dengan akidah dan pegangan kita. Aku mari nega ni sama ada aku ada ilmu nega ke, aku pandang nega ke, modal aku hebat ke, aku kabel besar ke, Allah yang beri rezeki baru selamat iman dia. Kalau tidak punah. Ramai mana orang punah dengan sebab bisnes dia berjaya, nak dia lupa Allah, maka dia rosak jadi syirik. Untung tapi masuk neraka. Kan kullu min indillah, katakanlah semua daripada Allah. Yang beri untung negamu Allah Taala. Yang beri projek ni bukan MB, Allah Taala. Kena pegang gitu amal. Dah pegang syirik, dah pegang rosak akidah. Nak start niaga kedai, buka apa, panggil orang masjid dulu. Katakan buka kedai makan, panggil orang masjid dulu, panggil orang surau yang berdekatan. Mari Tok Imam panggil, Tok Bila, Tok Sio, KK. Panggil orang serah dulu, faham tak? Mari mai ajar, minta berkat, minta murah rezeki, minta selamat, faham tak? Beri makan free ke orang masjid dulu sekali, faham? Barulah mudah nak berjaya berniaga ni. Dak nak pergi makan free dak sekali-kali. Makanan tak habis bagi sejik, tak habis bagi sejik. Tok Imam konyeng juga kaum goreng pagi tadi. Tok Imam gigi pelsu, kali nyak tu lekat di gigi-gigi di kaum goreng, full set atas bawah lekat. Orang yang nak beri makan orang sejik, orang surau, mula-mula buka niaga tu asing dulu, hadiah untuk masjid dan surau baru tu. Mula-mula buka niaga tak ada pelanggan ni, jual kuih, ambil dulu 2 rajuk bagi Tok Imam, Tok Bila makan lagi 5 orang surau tu baru tu. Ni tak ada lebih beres bang untung belaka, ada lebih surau. Dari mana yang masuk terlibat muamalah yang haram, masuk saham yang haram masuk ke? Niaga ni macam-macam niaga. Hak jenis segi 3. Jarum mah lah, mah kilo lah, macam-macam pasang ni. Hukum hakam tak belajar. Pinggang makuk dah, kena belajar dulu. Lagu mana sah tak ada masalah. Walaupun untung berjuta dolar tak ada masalah bila sah dengan hukum syarak. Masalahnya dah ikut kereta bahagian bangkai. Orang kata haram kedok kan, tak apa, boleh main boleh semua. Kena belajar dulu. Jual beli dia ada, jual beli yang dihalalkan oleh Allah, jual beli yang diredai syarak. Wa ahallallahu al-bai'a, faknya Allah menghalalkan jual beli. Lagu mana ada cara dia, kita dengar kan tu. Jual beli dalam internet harus ada cara dia. Dah kata haram bukan serma, tak kena law dia haram, kena berkata orang halal. Kita beli ikut eBay, beli ikut Amazon, halal. Dia tengok jam, dia beli jam, lama tak beli jam.
buruk dah jam. Tengok jam. Molek ni dekat Amazon. Internet dia ni kan canggih. Betul tak? Tengok model. Ni molek ni Hablok ni apa? Ni 40,000 beres 40,000. Faham? Dia tunjuk tu di atas barang tu sungguh. Barang tu siapa? Tidak ada maknanya yang menanggung kerugian pihak pembeli dan pihak yang menjual. Maka halal jual beli walaupun kita beli tukang jual tu orang kafir. Padahal beribu batu. Kita ada kasut comel kasut ni. Poma. 5 ekor duduk atas kaki. Faham tak? POMA. $80 beli. Daripada Czechoslovakia sampai di rumah kita 3-4 hari sampai. Mula-mula ada pula orang kafir jual. Kita nega mendiri sekapung lebong. Tu berat tau. Berat nanang. Tahu tak? Nak pada hal kafir laknat tau. Di Europe, di UK kita ada, dekat US tu, Amazon tu US. Order barang tu siapa barang tu lah. Order tu siapa barang tu lah. Tak lari sikit. Jadi halal pada syarak. Ni sekapung kawan kenal lama bom. Tanah orang dia pinjam gerang, dia photostat. Bila photostat dia pergi cari orang, dia kata nak jual murah-murah. Pasal lok ni lok nombor 2 belakang jalan. Biasa dalam 100,000 ni. Jadi dia tuang dia nak pakai pitih 50 sudah, muka 10. Jadi kalau barang 80,000 nak jual 50, orang beli tak? Muka 10. Buat hari muka dulu, cuk dulu. Sebulan lagi bayar baki 40. Dengan muka-muka tak ada. Muka pitih tak ada, muka dia pun tak ada. Ramai buat kerja lah kapung. Kau tengok gerang apa pun. Mula cari pun telefon Dia pun tengok gerang nombor A04333832. Dia pun telefon jabat tanah. Jabat tanah kata kalau nombor ni lok ni 100 ni murah. Biasa 120 ni. Ya dah tu murah ni. Nak jual 50 ni. Faham? Muka dia 10,000 lah. Dah kalau 10 orang berapa ribu dapat? 100,000 ringgit. Nenggak pergi Makkah. Dah. Dah. Datang kapil anak tu betul pula nega. Ada minyak wangi 190 siapa sungguh hak tu. Dengan nombor sama, dengan botol sama. Faham? Hak sama diri kenal lama habis gadako kita. Dengan luar-luar dalam juga. Nampak tak? Tak? Waktulah kena ada rukun syarak dia. Jangan ikut nak masuk sahang silakan. Dah mu bandar dak pandai nega. Dia sahang ni dibenarkan pasal kita modal ada, nega dak pandai. Maka orang pandai nega, kita masuk sahang, mana kita share kita punya modal. Boleh. Yang pertama barang tu barangan halal. Yang kedua kena ada akad dengan tuang punya saham dia, walaupun secara bertulis jikalau berjauhan. Dah masuk tong dah saham kasbet. Patut untung sangat. Aibir dah saham genting berhak. Cocok juga. Atau bernikah kena ngaji juga. Siapa tak mau nikah sunat belajar bab nikah. Siapa nak nikah wajib belajar bab nikah. Sama ada ibadat tu wajib belajar, atau ibadat tu sunat wajib juga belajar. Ibadat wajib macam semayang, wajib semayang tak? Wajib belajar. Ibadat yang tidak wajib macam korban, wajib belajar. Dia bila bukan korban tu sunat, maka sunat belajar. Korban sunat, wajib belajar. Nak nikah wajib kena ngaji hukum-hukum nikah. Syarat sah dan seumpamanya. Tak mau nikah, kita tak mau nikah, sunat belajar bab nikah. Bapa sunat pergi belajar juga kerana ilmu agama sangat berkat kita dengar walaupun tidak kita amalkan. Ni nak nikah tak? Nak nikah wajib belajar bab nikah.
Bukan bab nikah saja, segala yang berkait dengan hukum-hukum nikah. Benda makna nikah, benda makna sirah, benda makna saksi, lagu mana wali yang tidak sah, apakah hukum maknanya tamkin, apakah masuk dalam kategori nafkah. Nak kena tahu. Dan yang kait dengan nikah seperti meminang, yang berkait dengan nikah hukum bercerai, yang berkait dengan bercerai hukum hadanah, yang berkait dengan hadanah hukum hantar ke tempat-tempat sekolah yang ditentukan oleh siapa. Kena ngaji. Nak dah kita ngaji ke tak? Ramai-ramai cak ayam berok kapur. Dok ngaji orang dulu kok tinggal kampung ngaji. Nak tinggal kampung, tinggal negeri. Tengok orang nikah nak nikah, tengok orang bini nak bini. Lepas tu bahang pitih bini. Nak bagi dua pula. Bini gaji 3,000. Dia pak tukang adu. 1,000 ni awak bayar kereta dengan bank, 1,000 lagi awak bayar rumah dengan elektrik. Nak 1,000 lagi ambil kawak saya bayar ni pula. Dia ajar ke dia. Bini kita gaji 10,000, sekepeng kita tak boleh ambil untuk keperluan rumah tangga. Haram. Yang wajib keluar belanja suami belaka. Makan, minum, pakaian, obat, tabung, lecu, obat tiok, obat cekang. Pakaian dia, rumah sewa, buat rumah baru, semua atas suami. Dan isteri tak wajib keluar sekepeng. Dan kalau isteri beri, harus kita ambil. Ni ramai orang bagi dua. Laki dia tu kata api elektrik saya, susu awak, rumah saya, tanah awak. Tak agama. Apa kata okey. Apa awak dah tak ngaji? Laki bini bodoh. Bila tak ngaji diperbodohkan oleh suami dia. Betul tak? Ada orang duk ngajar wawai tengok tali besing. Mahming. Mari dengar dulu. Faham? Biar reti bahasa dia. Dak tahu hukum pula. Kaki anak kita nikah, mana hukum kita kaitan dengan anak? Perintah kita dengan perintah suami dia, hak mana didulukan? Ramai mana ibu bapa tak reti. Bila anak dia kata mari balik rumah mak mak anak nak balik belum, rumah laki-laki kata dah bila nak balik lamanya duduk mak kata jangan balik lagi. Dah boleh balik lagi, mak dah boleh balik lagi, duduk mak dulu. Anak tak berani nak pergi, takut dia ke mak. Padahal hukumnya wajib kena balik ke rumah suami. Selama mana tak balik, dilaknat siang dan malam. Nabi kata la'anat hal malaikah hatta turji'a, hatta tarji'a. Dia akan dilaknat oleh malaikat selama dia duduk rumah mak dia tak balik rumah suami. Nampak? Sampai dia balik meminta maaf kepada suami. Hukum-hukum tu berkenaan dengan rajak, berkenaan dengan talak. Cerai ni kena belajar. Lagu mana lapah yang jatuh cerai? Lagu mana lapah yang tak jatuh cerai? Ada berlaku perceraian itu sah, tapi jahil laki bini, dia kata bukan cerai, duduklah dia selama-lama. Ada lapah yang tidak sah, tapi bodoh laki bini, dia ingat jatuh talak, maka berpisah kedua ni. Sebab tu awak jabat agama. Dulu tak payah awak jabat agama, orang reti belaka hukum. Ni laki bini tak tahu benda, laki karung jatang, hak tina tikus mondok, tak tahu ke benda. Nak rajak dah reti, nak rajak kata gani, nak rajak nak rajak, nak pergi tanya orang nak nikah, pergi tanya orang tak reti belaka, dah benda reti. Yang retinya cari makan darah pagi petang, pandai belaka. Suruh baca Quran macam tikus tengok besi, kebi. Atau barang sebagainya, kena belajar. Maka wajib atasnya seorang menuntut ilmunya. Dunia pun berhajat pada ilmu. Semua pekerjaan nak orang reti belaka.
Tak ada lagi jabatan yang ambil orang gila atau kilang-kilang. Jawatan kosong, kilang baru dibuka di daerah Baluk Makmur. Nampak? Kelulusan tidak diperlukan. Yang disyaratkan mesti gila, sekurang-kurangnya 3 tahun. Ada tak? Kilang baru nak buka. Nampak? Tak ada. Melainkan tuang kilang tu gila juga, baru dia nak ambil orang gila. Dalam dak gila dak ambil kerja, betul tak? Dalam luluh, dalam cemerlang tak boleh lagi kerja. Ada kilang, ada tempat pekerjaan yang tidak memerlukan CJ tapi memerlukan pengalaman. Pengalaman tu ilmu nama ni. Nah, dengan ilmu jadi sempurna dunia dan akhirat. Dan kelakuan ni cara-cara nak buat, cara nak takbir yang betul, cara rakaat yang betul, cara duduk yang betul, cara sujud sahwi yang betul. Begitu juga yang berkait dengannya, jadi menyempurnakan perkara yang wajib seperti sunat-sunat semayang, sunat-sunat puasa, sunat-sunat ketika berbuka puasa. Supaya sah, iaitu jadilah dibangsakan ia kepada Islam yang sempurna, kerana sabda Nabi sallam, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap Islam, laki-laki dan perempuan. Maka jikalau meninggalkan ia seorang daripada menuntut ilmu yang dimendaki, masuk ia seorang dalamnya dalam suatu, maka dikerjakannya seorang dia akan kerja dengan tiada ilmu, maka adalah kerjaannya itu sia-sia, lagi derhaka ia kepada Allah Ta'ala. Wa kullu man bighal ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka yang mengerjakan amal tetapi tidak dengan ilmu, maka amalannya ditolak, lagi tidak diterima. Apa? Biasanya kalau kita tak pandai buat, jadi tak? Jadi tak? Tak jadi. Nasib baik jadi. Lepas tu jangan tiru-tiru. Budak-budak lain mak dia kata pergi tengok pergi sejik mayat sejik mayat jemaah pergi sejik mayat sejik. Dia suruh anak dia cek. Tengok orang rokok mu rokok lah, orang diri mu diri. Tak apa, budak-budak. Faham? Copyright control. Kita buat learning macam budak-budak, ngajinya tidak pakai ikut orang. Tu bila petang-petang nak raya esok, ramai bawa air pergi kubur. Nak pergi jiru ayah dia mandi junub dalam kubur. Dah apa dah boleh jiru? Boleh, tapi kena ngaji. Sebab apa jiru? Kata ulama, supaya tanah-tanah di kubur itu kemah, tidak jadi debu yang diterbangkan angin. Bapa boleh jiru? Jikalau kita tahu tujuan jiru itu supaya pokok-pokok yang kecil hidup dengan sebab kita jiru, maka tiap yang hidup yusabbihunallah, mereka bertasbih kepada Allah. Mudah-mudahan tumpang barakat tasbih tersebut rahmat kepada mayat. Baru sah kita bawa air pergi jiru di atas kubur. Ramai mana hang dah tahu kali dah apa mu pergi jiru? Dah orang jiru? Jiru betul tak? Jadi amalan kita sia-sia. Tak tahu pasal-pasal jiru. Pasal dia tengok orang. Orang tengah bayar, seorang dia pun mari duduk sebelah. Curi ni. Siapa dia ajar mu curi? Tidak boleh curi pada ketika itu dan tidak disuruh. Dalam kitab mana pun tak ada. Dalam kitab hanya khabar kalau kita gisah sudah penuh, tak ada ruang kita nak masuk, maka kita semayang seorang duduk belakang, Allahu Akbar, kemudian curi orang hadapan. Itu saja ada. Kan jangan orang mayat seorang dia bangun tambah rakaat, ni baru mari. Slow. Ramai ada buat gitu. Kitab mana? Kitab copyright control, pakai tiru saja.
Dia pertama kali dia tengok, oh curi. Baru aku tahu. Dia pun buat lain kali ya. Orang ada je tengok, oh curi. Lain kali aku curi ya. Maka meleret-leret bertujuh turunan lah sampai ke ni. Nah, padahal tak boleh pun masa tu kita curi. Dan tidak wajib orang depan niat menjadi imam. Kita ikut dia di sebelah kita, dia faham dah kita ikut dia. Dan kita takbir, rakaat apa semua kita ikut kuat sedikit, dia faham ada orang ikut dia, maka sunat dia berniat menjadi imam, tidak wajib. Nah, dak rajin mari maya jemaah, mari. Pasal baru nikah tak? Kalau duduk kampung dia, jadi mari dibaluk ni baru nikah semalam kata malam pengantin malam Jumaat. Pagi Jumaat tu dak ya tok tua rehan depan kita. Gitu. Maka natu pertama kali mari duduk baluk turun sekali mayang Jumaat pagi Jumaat. Tok imam sujud sejadah. Tak? Dah dia dah rajin, dia ingat ke tok imam tinggal rokok. Dia tegur juga subhanallah. Subhanallah. Kono-kono bijak dia tu. Padahal bodoh. Nampak tak? Dia kata, mana tak ingat rokok tu imam. Subhanallah. Lembut je. Dia tak rok, mandi tak junuk lagi. Tak mandi junuk lagi. Tu jahil punya pasal. Tak tahu ke hala. Maka berdosa kita masuk buat satu perkara jika kita tidak belajar. Biar aku tak mau belajar bab mayang, aku nak mayang saja je, berdosa. Maka bagi mereka orang-orang muda yang masih tidak ada ilmu bab semayang, jangan berhenti semayang pula. Tak mau mayang, kena ngaji dulu. Tak boleh, teruskan semayang dan teruskan pengajian kita. Faham? Kita tak wajib belajar 11-12 jam, 8 jam sehari. 1 jam sehari sudah dah. Kita kerja 8 jam, cari PT. Belajar sejam. Sokang 2 jam petang. Skateboard. Faham tak? Malam ngaji sejam. Betul tak? Okey tak? Ni tak terus. Siang tu baik pagi, cari makan kedara, balik barang petang garang, duduklah kandang. Sama macam lembu, macam khubah bodoh. Betul tak? Lembu tu baik pagi kandang. Tu baik. Petang masuk tak? Masuk. Lembu kia kuliah garik. Dah. Maka ramai-ramai nu kalau tak pergi kuliah garik pada duduk di rumah, anak beranak lembu. Jangan kata gitu ustaz, kontraktor lembu. Tak ada kira siapa-siapa, faham? Bukan ustaz rugi, bukan tok imam rugi, diri sendiri kita rugi ya. Tak ada ilmu tak jadi, faham tak? Kena ada ilmu. Nak bawa kapal terbang poinnya. Gaji 12,000 sebulan. Gebah, bukan gebah kebek sapu. Gebah kapal terbang mah 12,000. Kali UAE punya 40,000. Qatar Airways 42,000 sebulan. Tak apa, kita 12,000 okey dah. Kalau lulu PSR boleh masuk tak? Pilot boleh. Nak baca meta tak erti? Tak. Kena ada ilmu. Semua bab kena ada ilmu. Nak nyanyi kena ada ilmu. Kalau tidak nyanyi tapi bayaran murah. Nyanyi di mana? Nyanyi kapung-kapung Peledan Nerang. Nyanyi kerajaan jeput. Dah berapa ya lagu boleh RM8 lagu. Dah apa lagu? 2 lagu 16 riyal. Makan 4 riyal, dilup repeat 10 riyal. Penyanyi antara bangsa ni menyanyi di Las Vegas satu malam $30,000 dapat reti. Betul tak? Tak. Itu barang lagu baru. Nak kepada ilmu. Ngai nak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu dah ni. Ada seorang budak, dia baru ngai bersengang. Jadi dia duduk dia lepas dalam air, dia tarik sekali dia karang busuk.
Jadi dia nak buang busuk tu dah reti. Kokang menunjukkan dia tak ada ilmu. Tapi jenis sagonnya. Nah, kita kata tak ada ikan, tak boleh ikan, kita kata. Saja jawab mani mulut. Dia jawab hari ni tak boleh, biasa boleh. Baru ni 15 kilo kakak merah. Lanti natai nak lebah. Ni cerita tahu. Dia kata dia bahan 15 kilo kakak merah. Kita bahan 2,5 kilo, satu pun sejam. Gewang orang pada. Nang mata kain lekat pipi. Dia ingat kakak merah tu benda ikat garing ni. 15 kilo so gini kakak merah. Dia kata je orang ni meseng ni mahal saya beli di supermarket RM49. Kita garu kepala dah RM49 main kakak merah 15 kilo. Kakak merah bahan pi kuda bersangang. Ni semua tak ada ilmu belaka. Faham? Lepas tu nak jual pula orang. Nah. Lepas tu tepi tu ada gewang. Ada gewang seekor dalam kotak. Gewang ni orang memang orang lepak dalam air tak buh benda dah tarik je. Orang buh tali saja. Nah, bubuh dekat cili dia tu. Dia gewang ni seekor, depan gewang ni dia buah batu ngambung dekat mulut. Jeng. Memang dah mikir lah. Bila buah batu ngambung, gewang jalan gini. Dalam gitu nak cong aku lagi. Maknanya perlu kepada ilmu. Orang pandai piak lepas grup sambal di kakak putih 11 kilo 10 kilo 1 kilo RM25, 10 kilo RM250. Nah, mu bergewang mu batu depan tu 18 tahun mu gewang dah boleh. Nah, kok mugi yang ngai sampai planet Maret memang tak nikah. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Nah, dia kata boleh dah kira nasib baik kan makan. Betul dah nasib baik. Kalau gitu mungai gigi upang sutung apa mu guting sutung keping so kuku mu cacing pun dah melek kau ngai gigi pun cacing seko. Nah, gigi hok bahan daun ketung makan cacing mu. Nah, maknanya benda dunia perlu kepada ilmu. Nabi Imam Syafi'i kata man arada bid dunya fa'alahi bil ilmi wa man arada al-akhirah. Siapa nak akhirat maka fa'alaihi bil ilmi. Juga dia perlu kepada ilmu pengetahuan. Kerana ilmu yang menyempurnakan kita. Cakap kita kena ilmu, jalan kita kena ada ilmu, kita naik basikal kena ada ilmu. Dak, orang yang ada ilmu mudahlah dirinya. Budak ni dua orang berakhir main motor, tak tahu tu ambil motor. Tak kena kena balik kok berserah. Pusing pula naik kok gebeng. Sek repi, berakhir repi. Tapi seorang ni pandai bak motor. Nak pelak tukar sendiri. Nak kalau gasket bocor beli diri gasket tukar diri. Nak kalau maknanya apa benda ni karbureta ke sombak boleh buka diri. Budak pandai. Maka budak ni bagus. Dia pandai jaga motor dia dan duit dia tak habis banyak. Hak ni tak faham benda. Nak bunyi ketek dalam ring pisting tukar belik. Nah. Bunyi ketok dalam exhaust belakang tukar tamicing. Nah, budak bahasa 3 suku gitu. Jadi sebab apa budak ni teruk? Habis biti sama orang depan orang. Tak ada ilmu. Betul tak? Dan masuklah ia seorang kepada tentera iblis laknatullahi alaihi seperti sabda Nabi man la syaikhallah fasyaitanu syaikhu. Orang siapa tiada berguru baginya maka syaitanlah gurunya. Berlindung kiranya kita kepada Allah Ta'ala daripada perdaya syaitan itu. Hadis ni hadis dhaif, tapi kita boleh ambil maknanya, iaitu hendaklah kita ada orang yang ajar kita. Sekalipun dalam bab dunia mesti ada orang ajar kita. Nak pergi kursus mana-mana pun dia ada pegawai yang tukang ajar. Nak jadi askar ada orang ajar dia. Nak jadi polis ada orang ajar jadi polis. Nak jadi jururawat ada orang ajar kursus jururawat. Nak jadi apa saja mesti ada orang yang akan ajar. Kerana dengan ajar iaitu dapat ilmu, sempurna segala perbuatan kita di dalam dunia dan di dalam akhirat. Bab bermula syarat berniaga itu 6 perkara. Wallahu a'lam.
Apakah arti kebebasan beragama seperti yang sedang hangat diperkatakan oleh media hari ini? Baik. Isu kebebasan agama. Makna kebebasan beragama ini iaitulah orang Islam atau negeri umat Islam atau pemerintah Islam tidak boleh memaksa orang bukan Islam masuk Islam. Faham tak? Tetapi jika mereka tidak mahu masuk Islam, wajib mereka kena taat dan kena hormat dengan hukum Islam di dalam dunia ini. Itu maknanya kebebasan beragama. Tak boleh orang kafir nak cerca agama Islam, tak boleh. Takat, katok, je dia. Dia nak condemn Islam, nak komen Islam, nak kritik apa semua, tak boleh. Jangan beri muka. Cuma tidak wajib dan tidak boleh kita paksa dia masuk Islam. Itu yang lakum dinukum waliyadin ataupun la ikraha fid din. Adapun orang Islam maka tak termasuk dalam ayat tiada paksaan dalam agama. Siapa yang sudah Islam wajib kena buat segala-galanya. Orang kafir tak wajib kena buat, wajib kena taat kalau perintah daripada negeri Islam, dan wajib kena hormat. Ada orang Islam dah wajib kena buat, tak buat kena hukum. Makna contoh orang Islam, orang yang telah mengaku Islam, makna dia telah pun sign, tanda tangan akan patuh pada segala ajaran Islam. Masa mana sign? Dengan 2 kalimah syahadat. Faham? Jadi kalau tak semayang boleh dihukum, kalau tak tutup aurat boleh ditakzir akan dia. Tak boleh kata tiada paksaan dalam agama. Bila orang Islam wajib kena buat segala perbuatan suruhan-suruhan dalam Islam. Yaman hak bodoh ni terpedaya dengan perkataan orientalis yang memasukkan racun berkenaan kebebasan beragama, sehingga dianggap orang Islam pun kalau tak tutup aurat dia punya suka lah. Selagi dia tak ganggu orang, kita tak boleh marah dia. Ini karuk sesat lagi menyesatkan. Faham? Kerana bila sudah Islam wajib kena ikut, tak ikut kena hukum. Faham? Orang yang kerja pejabat kerajaan, contohnya pejabat pendidikan, maka orang yang sebagai staf pejabat pendidikan, dia wajib tak taat peraturan di pejabat pendidikan, wajib tak? Jadi kalau dia mari lewat, bos dia kata tu, mana mari lewat? Ke bandar orang boleh tak jawab gitu? Batu dah boleh jawab. Guana dak bertutup, guana dak dedah aurat, bapa minum arak, guana berjudi, ke bandar orang tiada paksaan dalam agama. Tiada paksaan guana. Mun telah masuk dalam kerajaan Islam, mun telah mengaku Islam. Kalau mu nak jawab gitu, tukar IC dulu, jangan tulis Islam, tulis bapak Yahudi. Betul tak? Baru faham. Dah kalau orang kampung, dia pergi di pejabat pendidikan, dia tak pakai baju macam orang jabat, dia pakai keplekat, baju Power Ranger. Boleh tak masuk dalam jabat? Boleh, pasal dia tidak terikat. Faham tak? Tiada paksaan baginya. Boleh tak dia mari lewat? Orang jabat pendidikan masuk kerja pukul 9, poci hok kapung tadi mari dengan plekat pukul 11. Boleh tak? Dah baru faham hal lain. Jadi siapa yang mengaku Islam, dia kena buat, dan tak buat dia boleh dihukum. Itu saja. Tak boleh jawab tiada paksaan dalam agama. Faham? Betul tak orang kata pembahagian korban, daging korban kena bagi 3? Satu untuk orang yang masuk bahagian, satu orang yang melapah lembu, dan satu untuk orang fakir. Jika tiada bahagian orang yang lapar, bukan tengok saja je daging, harap orang yang masuk bahagian lapar sampai petang, tapi tak terusik lembu. Ada tempat tu kami yang masuk bahagian ingat dapat rasa kaki lembu.
tiba-tiba batang 4 batang kaki lembu dengan ekor habis dibahang orang yang tukang lapor. Kami terkelik-kelik tengok. Cara terbaik, tolong cadangkan bila libatkan orang yang tak pandai lapor lembu tapi nak masuk bahagian. Boleh dah. Gini pembagian 7 bahagian, bila masing-masing nak ambil bahagian, Jo kakak kata nak tinggal sikit ke orang misah. Dengar itu, gitu bukan nak buat dok tahu je kita. Baik. Atau dak orang kata kalau kita dapat dah bahagian daging korban, maka kita bagi 3. Katakan kita dapat 9 kilo. Contoh. Mahal tak? Atas tuang 9 kilo. Betul tak orang kata bagi 3? Betul. Memang harus bagi 3. Dan yang afdal bagi 2. Dengar molek ni. Mana yang afdal bagi 2? Tuang korban ambil setapak tangan sahaja, yang lebih semua orang fakir dan miskin. Ini yang terbaik cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? 2 bahagian. Pisau. Katakan dapat 10 kilo, kita tuang korban ambil untuk isi rumah kita saja. Setapak tangan 1 kilo, 9 kilo untuk fakir dan miskin. Kerana tujuan korban ialah beri daging kepada orang miskin. Faham tak? Itu tujuan korban. Itu cara yang paling afdal. Ulama berkata harus juga buat dengan cara yang kedua. Bukan afdal, harus saja. Pahala kurang, buat guana bagi 3. Yang pertama tuang korban. Katakan dapat 9 kilo, bagi 3 berapa kilo sebahagian? 3 kilo. Tuang korban 3 kilo, orang miskin 3 kilo, orang kaya anak beranak kita 3 kilo. Dah ni tukang misah 3 kilo, bukan Syiah, Ayopeng. Ajaran Ayopeng, tukang misah dapat juga bahagian. Sepakat ulama-ulama mengatakan orang yang tukang pisah, tukang semelih, kalau dia ambil atas sebab dia mari buat kerja daging korban atau kateh atau bulu seorang, haram dan berdosa besar. Sekarang wajib kena ganti semula. Kalau makan dah daging, kena pulang balik duit. Hukumnya haram. Lebih daripada 153 buah kitab fiqh dah kita tengok dan kitab hadis, semua kata haram belaka. Faham? Kalau nak beri mesti dengan upah benda yang lain. Upah dengan sorak je bulu lembu, haram, berdosa besar. Kerana dia adalah daging ibadah, tak boleh diniagakan. Faham? Baik. Jadi 3 bahagian tu betul. Yang salah bahagian orang misah atau bid'ah yang menyesatkan. Nah, yang betul 1 bahagian orang tuang korban, 1 bahagian orang kaya, 1 bahagian orang yang fakir miskin. Faham? Jika tak ada bahagian orang yang lapar, bukan tengok saja daging, harap orang yang masuk bahagian sampai petang lah tak terusik lembu. Gini, orang yang masuk korban, dia tak pandai nak meleh, tak pandai nak kosek, nak lapar. Itu kebanyakannya. Jadi nak buat gua ni, nak agak ke dia tak pandai, dia hanya nak masuk korban saja. Maka siapa yang kena buat kerja? Pihak sejik, pihak surah. Betul tak? Maka gini, kata Sayyidina Ali yang tukang urus binatang korban Nabi, nuktihi min indina, kami Nabi haramkan bagi dia daging, maka kami upah dia daripada harta kami. Siapa nak masuk korban, RM400 sebahagian dan RM30 upah orang meleh dan lapar. Itu cara yang comel. Faham tak? Jadi masuk RM400, RM30 pergi pula. 30 kalau 7 orang berapa? RM210. Bagi 2, tukang meleh dengan tukang lapar. Atas seekor lembu mendapat RM105. Tukang meleh kata sikit RM105 aja, ambil belulang lepuk atas muka. Tapi oleh kerana sudah jadi adat, maka payah nak buang. Haram pun haram lah, asal boleh upah daging. Biarlah Tuhan tak terima amal ibadat pun, jeng khema pun tak apa, asal teruskan tradisi. Inilah kepala otak Melayu haprak kita.
Nah, padahal 1200 tahun dah kitab Imam Syafi'i. Nah, 900 tahun dah kitab Al-Muharrar Imam Rafi'i mengatakan haram buat juga. Nah, hadis pun tak payah dah terjemah. Amarani Rasulullah SAW an akuma ala budni. Nabi mewakilkan kepada aku supaya aku uruskan binatang korban. Wa ala nu'tiya, dan Nabi pesan jangan sekali-kali kami beri al-jarira syai'an minha, akan tukang sembelih atau tukang lapah sedikit pun daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nampak tak? Sesal masalah ke tidak pakai upah. Kutip pula 30 ya seorang. Oh jangan lembu 400 dah 30 pula. Tak sah masuk korban. Cakap banyak nak upah orang, nak suruh saja. Mu suruh orang korban lembu mu tangan tak belakang macam tuan besar. Nah, kalau mu nak duk saja orang tolong lapah tu apa? Waktu beti tu tak? Tidak nyanyi tukang lapah. Cara yang terbaik macam tadi tukang masuk korban tak reti cara, hak tukang cara tak masuk korban nak piti apa piti nak daging tak boleh, melainkan sebahagian ulama kata tetapi jikalau tuang daging hadiahkan sedikit macam orang lain juga kepada tukang yang lapah dan sembelih harus pada syarak, tapi sedikit macam orang lain. Jangan awak sebeseng, haram dengan sebulat suara. Faham tak? Kerana sudah jadi upah. Nak masuk korban kena ngaji, nak lapah lembu kena ngaji. Tak boleh ngaji tak usah lapah, kan aku lapah muka. Nampak? Berdosa saja-saja bantai. Betul tak? Berpuluh-puluh tahun. Dia kata, tak ni tahu apa, kita belum Jepun meleh dah. Belum Jepun dia mai tahu dah meleh dah, tapi mu tak tahu ko mu sama bodoh dengan lembu mu semeleh. Kemudian ada orang kata pula tinggal bagian tukang lapah, tinggal bagian lapah, jangan taat, haram berkata demikian. Faham? Tak boleh. Hak orang kadang-kadang bagi speseng suku dah tukang lapah, makan harta orang secara batil. Tak boleh. Harta orang. Waktulah kena reti dua belah pihak. Yang tukang lapar, tukang melek, jangan lapar nak makan harta haram dengan ambil daging korban atau kepala kulit. Yang tukang suruh orang korban, jangan kedekut nak mampu, suruh saja, berilah upah dia duit. Boleh dia senang hati nak merengangkan tugas-tugas dia. Nak katakan 100 ya seekor lembu, nak untuk tukang sembelih dan tukang lapar. Orang setuju tak? Orang setuju tak? 3 ekor lembu buat kerja RM300. Bagus dah. Kalau 100 ya berapa ya sangat? 70 ya orang ambil lah. Ni saya Pak Mat nak turun melek lembu dengan lapar bawa awak-awak kita beri RM70. Okey tak? Pak Mat kata baik. Pak Mat ambil 50, awak 20. Maka 70 ya nak ambil mana? Tu 7 orang, 7 bagian, tambah 10 ya sebagian. Bagian upah orang awak kerja. Comel tak? Comel dah tu. Nak masuk ke bank bodoh.